Forex ni perdagangan mata wang asing antara dua buah negara. Okey, korang kena faham. Forex ni dia ada dua negara, dua currency. Satu katakan kita ada NZD. NZD ni mewakili New Zealand, satu lagi JPY. Ini basic ah. Okey. Antara dua buah negara. Ni dua buah negara kita trade. Kadang-kadang JPY ni kena ribut petir, so dia melemah. Kadang-kadang NZD tu kena tsunami, dia melemah. Faham tak? Okey. So korang, yang penting korang kena tahu basic je benda ni. Tapi dalam masa yang sama, benda ni penting dalam what is forex. Jarang-jarang Ustaz explain, tapi hari ni saja nak explain. Okey. Dalam forex ada dua je. Buy dengan apa? Sell. Faham tak? Okey. Dalam forex ataupun dalam MT4, kita ada dua button je. Satu adalah button buy, satu lagi adalah button sell. Apa yang dimaksudkan dengan button buy? Apa yang dimaksudkan dengan button buy? Apa yang dimaksudkan dengan button buy? Siapa yang tahu? Buy mewakili apa? Membeli, beli, bullish. Pembelian, betul. Okay, buy ni mewakili buyer. Sell ni adalah seller. Okay. Secara matang, secara orang kata pemikiran manusia yang normal, kita nak membeli pada harga yang rendah ataupun pada harga yang tinggi. Kita nak membeli pada harga yang rendah ataupun harga yang tinggi. Rendah, betul. Kita nak beli pada harga yang rendah. Okey, harga yang rendah ataupun harga yang murah lah. Faham tak? Ada ke kalau korang nak masuk kedai, korang nak beli, katakan korang nak pergi beli baju, korang nak beli baju yang sama, okey, baju tu baju yang sama, yang berharga RM200 ataupun yang berharga RM50. RM50. Komen, kita nak tengok dulu. RM RM50. RM50. Kenapa? Sebab kita nak save lah. Kita nak untung lah. Takkan kita nak beli pada harga yang mahal. Betul tak? So kita nak beli pada harga yang murah. Okay. Okay. Kalau kita nak menjual, katakan korang ni adalah seller. Sekarang ni korang ni adalah penjual. Tak kira lah korang ni jual makanan ke apa ke. Korang nak jual, katakan barang tu, mesti lah korang nak untung banyak ke korang nak untung sikit? Korang nak untung banyak ke sikit? Banyak. So, korang nak jual pada harga yang tinggi ataupun pada harga yang murah? Pada harga yang tinggi. Pada harga yang tinggi. Okey, mesti kita nak jual dengan harga yang mahal, tak? So, baru kita dapat untung. Okey, kalau kita nak jual pada harga yang murah, macam mana kita nak dapat untung? Kita lambat nak kaya. Okey, ini basic. Okey, ini basic. Okey. Kalau korang ni adalah seorang trader yang berfikiran macam ni, okey, korang nak membeli dekat mana? Korang nak buy tu dekat mana? Level 1, level 2, ataupun level 3? 1, 2 ataupun 3. Dekat mana korang nak buy? Buy. Dekat mana? 1. Kenapa 1? Sebab sinilah paras harga paling rendah. Dan sinilah support. Faham tak? Katakan korang nak sell pun sama. Korang nak sell mesti apa paras harga yang tertinggi dekat sini. Betul tak? Mesti kita nak menjual kat sini. Betul tak? Yang korang pergi masuk awal-awal tu dekat sini tu dah kenapa? Dah kenapa pergi masuk awal-awal dekat situ? Faham tak? So, korang kena berfikir secara matang. Kita nak menjual, kita nak sell, mesti kita kena sabar dekat tempat yang paling low risk, and then dekat sini kita nak sell, kau-kau. Faham tak? Faham tak? Siapa yang faham? Ini basic. Ini basic. Siapa yang dia rasa dia dapat something untuk permulaan, what is forex? Dia banyak kelainan, sebelum ni tak pernah ada. Saja dia bagi ada. Sebab insyaAllah saya dibayar lebih sikit lagi. Okay. So, kenapa Ustaz tunjuk ni? Sebab Ustaz nak elakkan korang ni trade awal, trade entry awal. Korang dah tahu lah, price tu, kalau kita nak membeli, mesti ada kat bawah ni. Yang korang pergi beli awal-awal tu kat sini buat apa? Dah tahu price tu nak turun. Okay. So, make sure next week
Kita tunggu price sampai tempat yang sepatutnya, kita entry lah. Betul-betul. Faham tak? Faham? Sebab korang kena berfikir cara manusia berfikir. Contoh, okey, contohlah. Kalau korang tak percaya sekalipun, katakan forex ni korang kata, tak, forex ni bukan konsep jual beli. Apa function FIBO? Apa function FIBO? Apa function FIBO? Retracement. Yes, korang boleh kata retracement. Tapi dalam konsep jual beli, FIBO ni adalah discount. Faham tak? Price tu dah buat breakout. Pullback, kita nak dekat mana? Kita nak buy dekat support. Betul tak? Support ataupun punca. Support or punca. Faham tak? And then, dia ada je FIBO level 27, 30 berapa tah, lepas tu 51, 50, 61.8, 78.6. Dia ada level-level diskaun dia. Mesti kita nak kalau boleh diskaun yang paling banyak, betul tak? Siapa yang nak beli diskaun 10%? Mesti kalau boleh dapat 60%, mesti kita beli 60%. Betul tak? Siapa yang setuju? Sila komen. Setuju? Tak. Ini bukan kita nak belajar FIBO. Ini contoh konsep supaya korang boleh berfikir secara matang. Okey? Faham? Fahim, Tom? Fahim nah. Mantap. Okey? Kita tak pakai FIBO. Kita just ini pengenalan supaya korang nampak terbuka sikit mata. Oh, betul lah. Forex ni konsep dia beli harga yang murah. Kan? Okey. Faham? Fahimna ana uhibbu asyrabu Coca-Cola. Coca-Cola. Ana Pepsi. Dia kata saya suka asyrabu. Uish. Saya memang orang Arab. Uhibbu suka. Jangan ambil dadah syabu, tak baik tu. Serius. Jangan. Jauhi. Wal tumpuk-tumpuk tek untuk kurma. Okay. So, what is forex clear ke tak clear? What is forex clear ke tak clear? Clear. Clear. Siapa yang rasa hari ni first time dalam sejarah Ustaz explain lain dalam what is forex? Saya pun rasa lain tu. Rasa lain kan? Sebab payment lain malam ni. Sebab payment lain malam ni. Betul tu. Bukan, kita nak korang minggu depan betul-betul grow. Kita nak apa yang Pok Nik, Ustaz dan juga Mirul plan, ini kita rancang lah. Kita hanya merancang, Allah yang tentukan. Kita orang punya plan supaya next week kita orang target korang semua, kalau boleh semua, majority untuk withdraw. Sebab macam contoh Pok Nik lah, kita explain Pok Nik lah. Okay, Pok Nik dia ada bagi sumbangan dekat orang susah, tapi macam mana kita nak bagi ramai lagi untuk bagi sumbangan. So kita bantu korang untuk grow, and then korang pun boleh bantu orang lain juga yang tengah susah. Faham? Okay. Semoga apa yang kita niatkan tu Allah akan permudahkan. Okay. Siapa yang dah ready untuk esok? Untuk esok bukan. Siapa yang dah ready untuk minggu depan? Siapa yang dah ready untuk minggu depan? Kita tengok. Ready. Palang ready minggu depan. Mantap. So minggu depan kita tarik perhabis. Kita buat yang mana orang lain satu Malaysia tak pernah buat, minggu depan kita buat. Dah siap depo. Mantap. Siapa yang belum depo, depo cepat. Minggu depan follow je. Okay. Janganlah follow yang signal luar pula. Okay. Follow je. Sebab kita insyaAllah akan bagi yang terbaik untuk korang. Tanggungjawab besar. Ramah tak ada gaji sekarang. Kita jadi askar bantu orang. Yes. Betul. Itulah niat kami bantu korang next week. Okay. Okay. So sekarang ni kita nak masuk topik yang kedua. Minimum kena ada berapa Ustaz? Alamak. Sekejap lagi lah. Nak depo nanti last kali Pok Nik akan explain. Okay. So sekarang siapa yang dah ready untuk topik kedua? OHLC. Siapa yang dah ready untuk topik OHLC? Jalan terus. Okay. Ready ya? OHLC. Okay. OHLC. Satu Malaysia, satu dunia akan faham OHLC ni adalah Open High Low Close, melibatkan sebuah candlestick. Okay. Ini satu dunia akan bercakap tentang benda ni.
Candlestick. Dia open dekat mana? Open dekat sini. Open. Body dia ni, body. Paling rendah dekat mana? Ni bawah sekali lah. Low, low, low. Paling rendah. Paling tinggi dekat mana? Ni. Ini lah price pernah naik paling tinggi dekat sini. Close dekat mana? Close sini lah. Body. Kita ambil body. Close. Faham tak? Tapi bukan ini yang kita nak fokuskan. Kita nak fokus macam mana price tu bergerak. Dalam OHLC yang Ustaz akan fokus ataupun apa yang Ustaz akan tekankan adalah dekat mana price tu bermula open, buka, dekat mana price tu turun paling rendah, and then dia buat apa lepas tu? Dia pernah naik paling tinggi sampai sini. Okay? And then dia close kat sini. Ini yang Ustaz nak korang fahamkan. Fahamkan pergerakan candlestick tersebut. Faham? Faham tak? Siapa yang faham? Okay, Ustaz nak korang faham benda ni. Candle tu open kat mana? Oh, dia open kat sini. Okay, dia open kat sini. And then dia pernah turun sampai sini. Oh, dia pernah naik sampai sini. And then dia turun kat sini. Korang kena faham dia tu. Okay, inilah yang kita panggil sebagai storyline. Clear? Clear ke tidak clear? Okay? Clear? Okay. So dalam storyline juga, oish, macam mana ada double ni? Ada cubaan untuk scam nampaknya ni. Okay. Okay. So dalam storyline, korang kena faham pergerakan chart tu. Pergerakan chart tu. Chart dalam kita punya trading ada 3 je. 1. Ini semua storyline Ini chart tengah. Apa ni? Uptrend. Okay. Ini chart tengah. Chart tengah apa? Downtrend. Downtrend. Okay. Ini chart tengah apa? Sideway. Okay. Ini chart tengah sideway. Korang kena faham chart tu tengah buat apa. Sebab tapi semuanya bermula daripada sini. Kalau sini korang tak faham, kalau sini korang tak faham, sini pun korang tak faham pergerakan chart tu. Korang takkan faham benda ni semua. Faham tak? Korang takkan faham benda ni semua. Okay? Clear? So far untuk what is Forex dengan OHLC. Adakah korang rasa korang dapat something yang berlainan hari ini? Apa yang lain? Apa yang lain yang korang dapat? Ustaz makin handsome. Itu selalu. Lain macam Ustaz explain hari ni. Payment lebih bang. Sorry mencelah Ustaz. Ya? Ada budak Clubhouse tak dapat masuk lagi. Boleh accept sikit. Dah approve lah. Dah approve? Dia kata ada satu je ni. Nama Alif Ilham. Alif Ilham, ha. Dah. Ada satu. Okey. Alif, Ustaz dah accept tu. Masih dah marah Ustaz. So, daripada perbuatan Mirul, saya serahkan semula majlis ini kepada Allah, Ustaz masih Mirul lah. telefon Ustaz. Masih telefon. Tak, dia SNR dulu. Dia kena ikut turutan. Oh, okey. Okay, so disebabkan ada yang mengguris hati, so Ustaz serahkan balik lah kepada yang bertanggungjawab. So, silakan. Mantul. Skill. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so korang clear tak apa tadi yang Ustaz explain tadi? Ya, memang kena clear. Sebab payment triple hari ni dia dapat. Okay. Alhamdulillah. Siapa-siapa yang nak makan dia maju sekali tu pun ni nak belajar ramai-ramai. So, uish, gambar apa tu? Ha? Oh, sorry. Ada record ke tadi? Ada yang record? Jangan.
Dah, tu pula dah. Okay, so sambung topik SNR eh. Okay, what is Allah. Bukan what is forex, bukan. Dah lepas dah. What is SNR? What is SNR? Jangan. Kan. Apa itu SNR? Okay. S is stand for support. And R is stand for resistance. Okay, so basically kita tahu support ni adalah di mana paras harga terendah atau kita panggil dia sebagai lantai di mana tempat untuk kita mencari buy. Resistance pula adalah paras harga tertinggi atau kita panggil dia sebagai atap di mana tempat untuk kita mencari sell. Okay, so basically untuk SNR ni movement dia akan jadi macam ni je. Okay, support akan mencari resistance akan mencari support. So maknanya bila harga rendah kita beli, harga mahal kita jual. Dia akan main macam ni je. SNR takkan pernah berubah, dia akan bermain dalam kotak dia sahaja. Okay, ini basic movement untuk SNR lah. Tapi dalam forex ni, apa yang kita kena fahamkan adalah macam mana market structure, macam mana movement market dia bergerak. Okay. Okay, so katakanlah tadi price kat sini kita tahu movement dia support akan mencari resistance akan mencari support akan mencari resistance akan mencari support. Dia akan main dalam kotak A je. Okay. Tapi andai kata tiba-tiba price break ke bawah. Bila dia break ke bawah, automatically support ni tak direspect. So dia bertukar menjadi zone resistance dan membuat support yang baru. So dia akan bermain dalam kotak baru pula. Okay, dia akan buat movement yang sama. Support cek resistance cek support cek resistance. Okay, andai kata dia break lagi ke bawah, bermakna support ni tak direspect. So dia akan bertukar menjadi zone resistance lagi. So dia akan bermain lagi dalam kotak baru dia. Okay, so macam ni je movement SNR. Ini kita panggil dia sebagai support become resistance. Kita ni macam ni. Okay. Tapi kat dalam bila kita buka MT4 selalunya orang akan confuse. Okay, so sekarang nak buat apa? Okay, andai kata sekarang ni kanan ni price masih belum ada. Okay, so kita tahu support cari resistance cari support. Okay, tiba-tiba dia break resistance ni. Bila dia break, kita nak tahu ke mana dia nak pergi. Dia akan main dalam kotak ni ke, ataupun dia akan break terus ke sini ke, ataupun ke atas ni ke. So first thing first, apa yang kita perlu buat, bila dia buat satu breakup, we need to always look to the left. Apa ada di sebelah kiri ni. So sekarang ni di sebelah kiri ni dia ada buat base, which is ada satu movement yang daripada support pergi ke resistance, pergi ke support semula, pergi ke resistance. So kita tahu area sini ada base. So bila ada base, kiri ada base, kanan wajib buat base. So dia wajib buat movement yang sama. Okay, which is dia akan bermain dalam kotak baru dia. So kat sini kita tahu resistance ni tak direspect, telah dipecahkan, dia akan bertukar menjadi zone support. Okay, so dia akan bermain sama lah, support, key resistance, be support. So kalau andai kata dia break lagi ke atas, apa yang kita perlu buat, we need to always look to the left. Apa ada di sebelah kiri ni. So sekarang ni, kiri ni pun ada buat movement yang sama. Which is support, pergi ke resistance pergi ke support
support pergi resistance. So bila kiri ada movement macam tu, dia ada buat base, kanan pun wajib respect buat base. Okay, so kat sini pun dia buat benda sama, resistance tak di respect, betulkan menjadi zone support. So dia akan bermain dalam kotak baru dia je. Okay, macam ni je movement SNR, dia akan bergerak macam ni. Okay, so ini kita panggil sebagai resistance become support. Okay. Kalau kiri tak buat base, kalau kiri tak ada base, dia akan naik atas lagi lah untuk cari base. Okay, so basically movement dia, kalau kita tengok kat sini, okay, contoh ke H4. Okay. Kalau kita tengok ni, okay. Kanan akan terjadi apabila kiri ada something. So kat sini kiri ada support, kanan support naik. Okay, so bila kiri ni ada resistance, kanan ada support. Dia mesti ada, sama ada dia resistance atau ada support. Dia mesti ada base kat situ. Kanan akan ada bila kiri ada. So ini sama juga. Resistance, ada resistance sini. Sini ada support sini, sini ada support sini. Kalau dia break, ditukar jadi zone resistance sini. Sama je. Sini kenapa dia turun kat sini? Sebab sini ada resistance. Okay, clear kah? 3 kali test wajib break atau tak? Okay, kalau macam saya ambil 3 kali max. Tapi kalau lepas dah kali kedua tu, saya akan kecilkan sikit lot lah. Okay. So, first thing first, apa yang perlu kita cari? Okay. Dalam bila kita buka ni MetaTrader 4 time trading, first thing first, apa yang perlu kita tekankan adalah valid SNR. Okay, kenapa kita perlu cari valid SNR bila first thing first kita buka chart? Okay, cuba beritahu. Halo. Oh, tadi dia menjawab lah. Okey. Kenapa kita dengar tak? Ada dengar. Ada. Tak, bukan. Saya cakap kat dia orang. Orang payment dibayar, so kita memang aktif. Payment dibayar memang saya aktif, jangan risau. Okey. Dia buat payment dah. Ui, jahat. Okay, so the reason kenapa kita perlu mencari valid SNR adalah because of we need to identify accurate zone. Okay, di accurate zone ni adalah di mana terletaknya order Big Bang. Order jerung lah. So kita ni sebagai seorang retail trader, tugas kita adalah menumpang order diorang. Okay, sebab lot kita yang 70 sen, 10 sen, $1, $10 tu semua tak menggerakkan langsung pun candlestick. Okay, so untuk mencari SNR yang valid, kita perlukan SNR yang ada second movement. Okay, contoh dia. So sekarang ni ada satu price dekat sini. Dia turun, dia naik, dia turun. Ini kita panggil dia sebagai second movement. Okay. So bila dia dah buat second movement, automatically kita tahu okay, ini adalah di mana punca bermulanya penurunan. Okay, so kat sini kita tahu okay, price datang dari sini, dia turun, dia naik, dia turun. So kat sini automatically dia buat miss. Okay, so selalunya movement SNR dia akan buat macam ni, dia akan cuba lagi naik,
dia turun, dia tak sampai. Ini kita panggil sebagai dip. Dan dia cuba lagi untuk naik, tak sampai, dia turun. Dia buat dip. Maksud dia adalah price dah makin ke laut lah, dah makin mengarut. Okay, dia cuba lagi try, tak sampai, dip. Tak sampai, dia buat dip. Last kali bila dia sampai atas ni, dia sampai di accurate zone. Okay, bila sampai di accurate zone, kalau dia respect zone tu, dia akan keluarkan confirmation, which is dia akan keluarkan perubahan arah, which is reversal candle lah. So dia akan pull back dan baru dia akan turun. Okay, ini kita panggil sebagai miss dip accurate. Ataupun dalam bahasa supply and demand dia kita panggil sebagai fail to return. Okay. Dan ini juga adalah contoh untuk setup sell. Okay. Nak cari accurate zone di mana biasa big bank trader akan buat action. Kat sini lah, kat accurate zone lah. Kat accurate zone yang kita nak tengok. Bila dia dah keluarkan reversal, dah tunjukkan confirmation yang nak turun, dia pull back, baru kita entry. Ni contoh untuk SNR yang valid lah. Okay, so kalau untuk contoh buy pula, kita angkat macam ni. Naik, turun, naik. Okay, sini adalah second movement. Okay, so bila dia ada buat second movement, kita tahu, okay, sini adalah Allah. Punca bermulanya kenaikan. So kat sini kita tahu lah, dia naik, turun, dia naik. Dia buat miss, turun, dia naik. Dip, turun, naik, dip. Sampai bawah ni, dia masuk zone accurate. So kalau dia respect zone tu, dia akan keluarkan perubahan arah. Okay, which is reversal candle lah. Dia nak bagi tahu yang price nak naik. So baru dia pull back dan sambung kenaikan. Okay, ni contoh untuk SNR yang valid. Kenapa kita belum cari SNR yang valid? Okay, ni kita panggil sebagai miss dip accurate. Ataupun fail to return. Kenapa dia fail to return? Kalau kita tengok sini, dia naik, cuba turun, tak sampai, dia sambung naik. Dia fail to return di mana punca start bermulanya kenaikan. Ini contoh setup buy. Okay. Sekejap seminit. Okay, so saya pass dulu kepada Ustaz. Untuk memberi penjelasan tentang multi time frame. Okey, siapa yang dah dengarkan kupasan daripada Mirul sebentar tadi? Siapa yang dengar? So far korang clear? Adakah korang semua clear? Clear, mantap. Okey, sekarang ni kita akan masuk dekat topik time frame. Time frame ni adalah satu topik di mana topik yang membuatkan Ustaz lost dulu. Always lost, selalu MC adalah disebabkan time frame. Contoh. Tadi korang belajar tentang SNR yang valid, betul tak?
Tadi siapa yang dah belajar tentang SNR yang valid sebentar tadi? Betul. So apa yang Ustaz lost dulu adalah disebabkan Ustaz tak tahu. SNR valid tu time frame apa? Kesilapan Ustaz. Ini bukan Ustaz kata kesilapan korang. Tapi kalau korang pun ada masalah macam ni, so kita samalah. Dulu Ustaz macam tu. Siapa yang dekat sini bila dia buka chart terus dia buka lower time frame. Maksudnya dia buka H4, H1, M15. Siapa yang macam tu? Cuba korang jujur. Cuba korang jujur. Siapa yang dia buka-buka chart je M15, H1. Saya saya bebal jangan cakap tu. Terciduk sehingga MC. Saya M1 terus. Yang lagi tak sekolah bang. M1 terus. Faham tak? So inilah yang membuatkan kita banyak loss. Kita banyak terceduk. Sebab apa? Sebab bila kita fokus dekat lower time frame, kita tak faham apa higher time frame tu tengah bagi. Apa higher time frame tu tengah buat. Kita kena fokus dulu higher time frame untuk faham direction dia. Price tu nak ke mana? Faham tak? Price tu nak ke mana? Barulah kita follow. Contoh katakan chart tu macam ni. Katakan ni dekat weekly Okey. Okey, korang tengok chart ni sekarang dekat weekly. Okey, sekarang chart ni dekat weekly. Okey. Ini dekat H1. Okey. Ini dekat H1. Adakah korang nak fokus buy ataupun korang nak fokus sell? Ini H1. Korang nak fokus buy or sell? Sell or buy? Cuba korang beritahu. Korang nak fokus sell ataupun korang nak fokus buy sekarang? Kenapa sell? Ramai orang cakap sell. Kenapa sell? Kenapa sell? Sebab weekly sell. King tengah bagi sell. Okey, betul. Sebab dekat weekly, korang kena tengok ni. Ini. Dekat weekly, dah cakap sell. Price dah accurate dekat resistance. Dia kena sampai support. Faham tak? Dia kena turun. Dia kena turun. Dia kena turun. Dia wajib turun. Dia wajib turun. Okey, dia kena sampai support ni balik. Walaupun kalau korang tengok dekat H1 tu, ada setup buy, katakan buy. Tiba-tiba korang buy. Lepas tu sekali dia break. Korang pun kata okey, ada lagi support ni. Korang pun buy lagi. Dia pull back sikit, pam junam. Faham tak? So, nasihat Ustaz, fokuslah pada direction. Okey? Clear tak? Ini untuk secara salam perkenalan dulu, kenapa pentingnya direction. Okey? Siapa yang faham? Okey? So, korang kurang-kurangkanlah buka tu terus kepada M1 ke, M15 ke, H1 ke. At least sekurang-kurangnya buka lah daily. So korang akan nampak okay, dekat mana direction dia nak pergi. Okay, sebab benda ni direction dalam market ni korang akan nampak mudah. Memang forex ni permainan kotak-kotak. Percaya ataupun tidak, yes, inilah forex, permainan kotak-kotak. Nanti korang backtest pun korang akan nampak benda ni. Inilah forex. Okay, inilah forex. So nanti korang backtest pun korang akan nampak. So bila korang dah tahu direction dia nak turun, fokus lah, sell. Okay. So ini untuk perkenalan kenapa time frame ni penting. Dalam time frame kita terbahagi kepada 3. Satu ada monthly, satu weekly, satu daily, satu H4, H1, M30, M15, M5 and M1. Okay. So monthly dan juga weekly kita panggil dia father time frame. Untuk daily dan juga H4 mother time frame. Untuk H1 sampai M1 ni baby time frame. Faham? Clear ataupun tidak? Okay. Untuk monthly dan juga weekly, macam tadi Ustaz kata,
kalau monthly dah cakap sell, weekly dah cakap sell, dekat H1 ni ada setup buy, janganlah masuk. Jangan masuk. Korang nak masuk boleh, tapi korang kena faham. Itu semua kenaikan sementara. Faham tak? Kenaikan sementara. Tapi long direction dia tetap nak turun. Okay? So, kalau korang nak jadi seorang trader yang konsisten, korang nak kurangkan loss, fokus kepada direction yang betul. Follow the trend. Okay? Faham? Komen tengok, nak tengok berapa ramai yang faham? Faham, Ustaz. Faham. Bagus. Faham. Faham tak? Follow trend. Okay. So, satu lagi. Apa yang Ustaz nak korang tahu? Okay. Ini, yes, korang boleh ambil. Ini apa yang Ustaz gunalah. Okay, ini apa yang Ustaz guna. Dalam weekly dan juga monthly, Ustaz akan fokus kepada direction. Direction or SNR. Okay. Dalam weekly dan juga monthly, Ustaz akan fokus kepada direction or SNR. Maksudnya kalau direction tu dah cakap sell kan, dah tengah nak sell, Ustaz akan fokus sell lah. So dekat daily dan juga H4, Ustaz akan fokus setup. So setup breakout. Kalau ada setup breakout, so kita sell lah kat sini, sell. Ni dekat daily ataupun H4. Faham? Ini daily ataupun H4 kat sini. So baby time frame, kita akan fokus entry point. Okay? Clear? Siapa yang dapat something? Korang faham ke tidak? Faham. Money management tu betul. Ini tak ada kaitan money management ni. Ini time frame. Faham? Loud and clear. Bagus. Baru faham maksud direction? Yes. Time frame juga memainkan peranan penting dalam direction. Okay? So, tanpa membuang masa, Ustaz kembalikan majlis kita ke kepada Mirul lah kan. Mirul akan sambung kepada SOP. Yes. Kan? Direction tadi Mirul dah explain lah dekat SNR. Ini mesti lambat masuk ni. Yang kali kena beli tiket awal. Okay. Kita sambung semula tentang SOP. Okay, so kita ada a few SOP yang kita pakai. Okay, which is yang pertama kita ada weekly, H4, M15. Yang kedua kita ada weekly, kita ada weekly, daily, H1. Yang ketiga, kita ada daily H1. Yang keempat, kita ada daily H4 M15. Okay. So, untuk SOP ni, kita terbagi kepada 3 kotak ni lah. 3 kotak ni dia ada function yang berlainan. Okay, untuk kotak yang pertama ni, di sinilah di mana tempat untuk kita mencari direction. Okay, macam yang tadi Ustaz dah terangkan, direction di pada time frame. So, bila kita nak mencari direction, kita perlu mencari SNR yang valid. Untuk mendapatkan SNR yang valid, kita perlu ada second movement. Untuk kotak yang kedua ni pula, kita gunakan sebagai tempat untuk mencari perubahan arah. Dan yang ketiga ni di mana tempat untuk kita mencari RSS, SRR ataupun MDA. Okay. Tapi untuk SOP yang pertama ni dia special sikit.
Okay. Sebab yang ni yang pertama kita gunakan yang sama untuk mencari direction. Yang kedua ni perubahan arah juga. Yang ketiga ni kita marking balik second movement untuk marking zone dia. Yang keempat ni kita marking perubahan arah balik. Dan yang kelima ni M15 kita mencari SRR, RSS atau MDA. Okay, mula tunjuk satu contoh. Weekly H4 M15. Okay, Euro AUD. Allah. Okay, weekly. So, kat sini katakanlah sekarang ni price di sini masih belum ada. Belah kanan ni semua masih belum ada. So, apa yang perlu kita buat sekarang? Kalau kita tengok dekat sini, sekarang ni dia tengah bearish. Sampai je sini dia keluar reversal, which is perubahan arah. So, apa yang perlu kita buat? We need to look to the left. Apa ada belah kiri? So sekarang di sebelah kiri ni ada SNR yang valid, ada second movement, naik turun naik. So kita marking dia. Oh bukan sini, sorry, ambil sini. Okay. So untuk weekly ni kita marking weekly yang ada second movement, and then kita marking perubahan arah dia. Dia touch dia berubah arah kat sini. Okay. So untuk weekly kita ada, kalau kita tengok weekly settle, kita tinggal H4 and 15. So kita pergi ke H4. Okay. Sekejap. Cantikkan sekejap marking dia. Di candlestick. Okay, so kita pergi ke H4. Okay, di H4 kita cari, kita marking punca start naik dia yang buat second movement. So kita akan marking kat sini lah. Okay, sebab kalau kita tengok dia naik, dia buat lekuk kat sini. Okay, lepas tu dia buat big movement. So kita marking kat sini. So tadi kita tinggal lagi 3 SOP kita, H4 and 15. So untuk first H4 kita cari sana ada second movement yang buat big movement kat sini. So kita dah ada zone kita. Next kita cari perubahan arah kat sini. Ada dia touch je, dia keluar perubahan arah. Okay, so next SOP kita done. Okay, ini perubahan arah dia. Okay, last sekali kita pergi ke M15. Okay, dekat M15 ni kita perlu mencari SRR, RSS atau MDA. Okay, so untuk SRR atau RSS, konsep dia macam ni. Okay. Macam tadi kita tahu price macam ni kan. Okay. Dia buat second movement sini. Dia dah second movement. Lepas tu dia masuk dalam ni. Okay.
dia keluar perubahan arah. Okay, so dia dah masuk. Dia keluar perubahan arah. Okay, ni perubahan arah. So kat mana dia nak fullback? Okay, kita marking dulu perubahan arah dia. Okay, so konsep dia senang je. Konsep dia break, 3 resistant, retest, resistant kedua. Break, 2 resistant, retest, resistant pertama. Break, 1 resistant, dia akan retest di support. So sekarang ni resistant, 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 ini adalah support. So start daripada support ni dia dapat break ke dia dapat break ke 3-3. Okay. So dia akan retest kat mana? Dia break 3, retest 2. So sini adalah marking zone kita. Okay, bila dia pull back barulah kita entry. Dia akan fly. Okay, bila dia pull back barulah kita entry. Okay, so diibaratkan macam ni. Kalau kita tengok sekarang ni dia dah masuk zone daily kat sini. Dia masuk zone daily. Lepas tu dia buat sideway atau base kat sini. So dia bagi tahu kat sini price dah start melemah. Okay, seller dah start melemah, power of buyer dah start masuk. Kat sini pun dia bagi tahu seller dah start melemah, power of buyer dah start masuk. Sebab tu dia boleh naik turun, naik turun, naik turun, last kali dia turun lagi. Lepas tu last kali dia buat benda yang sama, sideway kat sini, dia sampai di support, dia terus naik. Okay, kenapa dia terus naik? Sebab sini adalah daily support, which is ada big order yang pernah buat big movement kat sini. Okay, sebab tu dia lepas untuk break ke 3-3 resistance tersebut. And then dia pull back untuk ambil balik semua order yang tertinggal dan sambung gerak. Okay. Contoh lain. Okay. Dia sama je. Kalau macam ni, dia break 2 resistance. Okay. Start daripada support ni, dia break 2 resistance. So bila break 2, dia akan retest kat mana? Dia akan retest di resistance pertama. So dia akan pull back kat sini dan sambung kenaikan. Okay. Tapi kalau andai kata dia buat macam ni, okay, ni yang ni lah. Okay. So ni satu lagi contoh. Okay. Dia buat, okay, sampai di support, ni dia buat resistance, sampai di support, dia break. Tapi dia masuk balik sini. Okay, kita marking dulu perubahan arah dia. And then dia keluar dekat sini. Okay, kalau macam ni dia break berapa? Yes, dia break 1 resistance sahaja. Sebab dia keluar dari kotak perubahan arah tu di sini. So dia akan retest support. And then gerak. Okay, ini untuk SRR lah. Kalau RSS pun konsep dia sama je. RSS. Okay. Ni zone. Dia masuk. Price masuk. So sekarang ni price masuk. Okay. Pada atas ni sampai resistance dia break habis. Okay. So sampai resistance dia keluar perubahan arah. Okay. Keluar perubahan arah dia break.
So kat sini kita tahu okay, ni support, sini resistance. Konsep dia sama je. Kat mana kita nak tahu dia pullback kat mana, break 3 support, retest support yang Allah, retest support yang kedua, break 2 support, retest support yang pertama, break 1 support, dia akan retest di resistance. So kat atas ni apa dia yang dia buat? Dia break 3 support. So dia retest support yang kedua. Dia akan pull back kat sini. Baru dia akan junam. Okay, ini zone dia. So kita akan entry ni. Okay. Lagi satu contoh. Dia masuk zone. Okay. So dia break sini. Okay, ini perubahan arah dia. Okay, kalau macam ni dia break berapa? Dua. Okay, dia bukan dua, dia break satu. Kalau saya ambil dia break satu sebab dia keluar dari kotak perubahan arah di sini. Okay, so dia akan retest di resistance. So saya akan tengok kat mana dia keluar dari kotak perubahan arah dia. So sekarang ni dia keluar kat sini, dia akan retest ni, baru dia akan junam. Okay, so kita tengok balik kat chart tadi. Okay. Okay, kalau kita tengok kat sini. Okay, ni support. Sini masuk buat resistance, resistance, resistance. Sekarang start daripada support ni, dia break ke 3-3. Dan dia keluar kat sini. So dia dapat break berapa resistance? Yes, dia dapat break 3 resistance. So dia kena retest dekat resistance yang mana? Retest yang kedua, betul. Okay. So sini adalah zone kita. Nampak? Dia keluar, dia masuk balik sampai resistance ke line. Mantul. Fly terus. Tanpa toleh ke belakang. Ini SRR lah kan? SRR lah. Ini adalah SRR. Bang, boleh full margin ke bang? Yang ni? Boleh bang, tapi price-nya udah jalan. Oh, dah jalan ya? Okay. Yes. Terima kasih ya. Ini memang setupnya setup full margin kita dong. Ni kalau saya tak ni memang confirm. Habis ni, serius. Dia accurate, bawah. Betul? Sebabkan dia dah accurate di bawah. Okay. So yang kedua, kita ada weekly daily H1. Jadi H1. Okay, so untuk weekly daily, Allah. Bang, Untuk weekly. gambar tu nampak macam 18 tahun ke atas lah bang. Bang. Allah. Abang saya dah dah- kahwin lah? Ha? Abang dah kahwin Ya. lah? Ni iPad dia tu. Ada apa tadi? Tak pasal. Janganlah macam tu. Kesian ni kat saya ni. Okay. So ini last SOP saya explain. Lepas ni Puan ni akan sambung. Oi, Okay. saya kesambung. Yes. So kat sini okay. Apa first thing first kita kena buat? Cari SNR yang valid. Turun, naik, turun. Okay. Ni ada second movement. So saya akan marking resistance ni lah. Okay, so untuk weekly kita ada dua, weekly dengan weekly daily. Yes. So kita cari weekly daily lah. Okay, kita katakanlah tentu price kat sini masih belum ada. Belah kanan ni semua, daripada line merah tu belum ada. Okay. So saya pergi ke daily. Allah.
Pergi ke daily. Okay, cari mana perubahan arah dia. So ni adalah perubahan arah dia. Okay, dah dapat perubahan arah dia. Pergi ke H1 untuk cari SRR atau RSS. Okay. Okay, so ni resistance dia. Kat sini dia masuk je zone. Dia buat support sini. Dia buat support sini. Okay. So sekarang ni start daripada resistance ni dia turun. Dia keluar kat sini. Dia break. 2 support. So bila break 2 support. Kena retest di mana teman-teman? 1. Ya, betul lah. Retest support yang pertama. Pull back. Touch. Gerak. Okay, clear kah? Dia 2 kali gerak, dia valid 2 kali kedua ada test valid lagi Ni. Lepas accurate mesti accurate. Patah balik serak. Jatuh lagi. Tapi a bit risk lah. Tapi risk sikit lah kalau ambil ni. Better ambil yang apa ni, yang lagi fresh kan. Yang lagi dia macam darah lagi lah, virgin lagi. Yes, masih virgin. Ayat dia menakutkan. Ayat dia Mirul ni. Bahaya. Ponik start tu bapak terus Mirul ni. Jangan gila. Okay, tak apalah. Saya berundur diri dulu. Kita sambung kepada Ponik. Maaf kasih teman-teman. Kalau tak lagi panjang, lagi banyak scam yang saya kena. Okay, Ponik sambung. Ponik akan sebelum tu Ponik akan explain apa ya? SOP. Mirul tadi SOP apa dah Mirul? Biru tadi SOP. Saya weekly kan, weekly je. Ponik daily. So saya masuk daily je lah. Tapi kalau Ponik nak top up lagi sikit weekly pun okey je. Weekly. Sebab weekly kan panjang kan. Tak apa sebab kita lagi kan kita tu nak masuk the real chart untuk next week. So kita akan buat satu-satu semua. Okey tak? Okey Okey, sebelum tu saya dah share screen ya? Nampak screen? Nampak tak screen tadi? Nampak putih je, suci dalam debu. Ya, dia sesuci hati kita putih. Kalau siapa nampak hitam tu, itulah hati kamu. Okey. Sebelum kita mula, apa nak tanya? Saya ingat saya punya screen kotor tu. Rupa-rupanya saya tunjuk-tunjuk tu screen Ponik. Pandai Ustaz. Ustaz memang next level tu. Patutlah dia kata. Siapa yang sama yang tu? Tengok dia orang komen. Ustaz pula tu. Saya mati-mati asal skrin aku kotor sangat ni. Ya, betul ke lu? Orang tengok saya dah jadi benda tu lah. Aduh. Kena scam tu, singit tu. Ingat skrin kotor saya. Asal kotor sangat kan. Macam kali momo je tau. Tonyok. Pukul satu lah. Okay. Sebelum Ponik mula, Ponik nak tanya korang. Dah tulis semua, dah catat belum nota yang Ustaz ajar, yang Miru ajar? Korang tulis ke atau korang hanya dengar je? Catat tu apa? Catat lah. Kalau catat tau, dah tulis. Tulis lah, dah tulis belum? Senang. Tulis dah screenshot. Screenshot pun bagus, tulis pun bagus. Korang sambil, kalau dua-dua lagi padu. Dia sebenarnya kalau korang salin lagi padu daripada korang tengok yang rakam. And kakak tengok, kalau korang tengok rekod korang tak salin, lambat juga masuk. And korang salin, korang tengok, tu lagi padu. Recording berbayar. Recording berbayar. Recording hanya nanti kita share dalam kita punya. Ada ni lah, ada pembayaran lah nanti. Nanti ada ID PayPal yang share kau ni. ID PayPal. Kita semua nanti kita share dalam. Jap. 7 tahun lebih. Ramainya VIP tau. ada daripada luar juga masuk. Daripada channel Muhammad Betul. Cikgu Shelling Yes. Siapa? Okay. Apa? Tak apa. Lagi banyak kita share kat orang, lagi banyak pahala kita dapat. Alhamdulillah. Education ni akan direkod ke Ponik. Kami rekod tapi untuk VIP sebenarnya.
Tapi tak apa, korang yang masuk daripada public tu, korang boleh salin. Korang boleh salin. Salin tu lagi afdal daripada korang tengok video hanya sekadar dengar. Faham, Lagi cepat lekat. Yeah, betul. Apa yang Ustaz ajar ni, yang Miro ajar ni, korang salin semua. Okay, so SOP tadi Miro dah terangkan ke? Dah terangkan ada 4 SOP reversal. Sorry sebab guna jari, satu Malaysia dah tahu sebab apa Ponik guna jari. Kau tahu sebab apa Ponik guna jari? Ustaz scam tak bagi pen. Ponik sila teruskan Ponik. Kita dah pukul 1. Ramai yang komen. Cepat Pen nak tak habis ada, ni. betul. Orang nak tidur. Ponik Ustaz dia scam dia nak tak komen pen. tu. Dia ada Okay. spam tu. Kita ada 4 nak SOP tidur. reversal kita. Okay, guna jari. Sorry Guna jari pun boleh. Rasanya satu Malaysia dah tahu sebab apa Ponik guna jari. Kan? Start campaign, yes, betul. Ya, betul. Ya. Dan satu setup breakout setup breakout. So, selalu yang Ponik guna yang Miro Ustaz guna 4 SOP ni lah. So, yang Miro dah jelaskan tadi, weekly, H4, Ya. weekly, daily, H1. So, yang belum lagi, daily H1 dengan daily H4 M15. Allah, guna jari tak lekat. M50. Yang ini Ponik akan terangkan kat korang. InsyaAllah lah nanti kita akan buat satu tabung bendera putih untuk Tak bantu pembelian Ponik pen. dengan pen. Itu Ponik pun harap macam tu kat sebenarnya. Ustaz bantu Ponik dengan pen daripada 2 bulan lepas lagi. Tapi tak apalah, satu Malaysia dah tahu dah Ponik kenal. So, Satu Malaysia tahu pun dia scam. satu Malaysia dah tahu dah. Nak S1. Okey, kita masuk. Jangan merepek lagi, kita nak mapping lagi. Tak boleh baca komen jadi malah nak baca nanti lambat. Daily H1. Daily H1. Kita cari. Sejujurnya Ponik hanya tunjuk setup yang Ponik guna lah. Daily H1 jap. Last week GA ada. Rahsia punya setup. GA. Ponik ada bagi Wing signal betul tu. GA. Ponik ada bagi signal GA, setup daily H1. Kita buang tu. Ini banyak ni nanti kau apa ni. Buang tu. Ui, guna jari laju Bilik. Laju Laju. Dia lebih macam ni lah. Dia lagi afdal makan guna tangan daripada sudu macam tu. Daily H1. Okay. Kalau kau tengok ni, daily yang Ponik bagi setup buy apa Ponik bagi, saya pun bagi GA last week. Okay, kalau kau tengok sini GA setup daily H1. Mana betul sini. Ini adalah dan ni Miro dah ajar dah buy SNR. Ada second movement dia adalah SNR yang apa? Cuba jawab. SNR yang apa? Valid. SNR yang valid. So, kita dah ada SOP SNR yang valid. Tu kita ada penukaran arah di daily. Tu kita akan maki penukaran arah di daily. Kita tanda. Ni SNR yang valid daily. Ponik guna lencak je Memang Ponik selalu guna lencak, jarang guna candlestick untuk maki tengok SNR yang valid dengan penukaran arah. So, ini adalah SNR yang valid. Support, kita tanda support bawah. Kemudian kita akan tanda penukaran arah dah. Kita cantikkan penukaran arah ni di candlestick. Cantikkan di candlestick. Ambil sebatang. Nampak? Ya. Nampak. Tapi Ponik guna style Ponik tunjuk. Kalau Ponik tanda penukaran arah suka warna hijau. Macam tu. Nampak? Padu, mantul. So, kita daily zone H1. 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 Kita tengok H1. So, kita tengoklah apa nama lencak. Kita buka lencak. Kita buka ni nanti. Kita tengok lencak. Kat lencak ni kau cari SNR yang valid pula adalah SNR. Dia Ponik macam ni kalau Miro punya dia cari SRR. SRR. Dalam penukaran arah. Tapi Ponik cari SNR yang valid dalam penukaran arah. Dia sama je, cuma style masing-masing ikut kefahaman korang
Kalau kau ni, okay, ni ada penukaran arah. Tapi dia terkeluar je. Penukaran arah dia ni adalah SNR Valley. Tapi dekat sangat ke zone terkeluar. So kita abaikan SNR yang ni. So kita tengok mana. Inilah. Ni ada circle movement. So ini adalah SNR yang Valley. Kita boleh tanda sini. Marking kita adalah body to shadow. Marking kita adalah body to shadow. Kita ambil resultant tak kat body satu. Iswang H1. Candlestick kita letak. Ambil sampai last shadow. So kalau korang tengok sini zone kita 20 pip. 20 pip. Tup. Nampak? tu bunyi apa? Tup. Okay. So bila plus main ni, korang tengok dia ada 3. Sini kita dah ada apa nama orang panggil ni? Ni apa dia? MDA. Aduh. Tu nampak. Lupa dah. Kalau lupa nak sebut payah. Lupa. Ni. Dia nak retest, post nak retest, dia buat miss. Nampak? Lepas tu deep. 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 Nampak? Lepas tu bila dia masuk ke accurate ni accurate. Masuk accurate fly. Tak. Dia masuk boom. Boom. Dia boom. Ni. Nampak? Lepas tu dia boom. Dia leader H1 dia. Yes, betul. Faham Faham? Faham tak? Faham tak? Cuba jawab. Faham tak? Cuba. Siapa peheh, peheh? Faham jawab faham dah. Kamu high energy. Pukul 1 kita mencari ilmu. Orang lain sudah tidur. Kita sudah mencari ilmu. Kamu. Komen. Faham tak? Kemah-kemah dia. Mantul. Peheh. So ramai yang profit masa ni. Panik bagi signal GA buy. Masa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Faham Ni saya tak buy GA. Buy. Saya pun ni ada bagi. Guna daily H1 juga. Okay, kalau korang tengok ni, tengok line chart. Anggap yang ni saya ni tak ada lagi. Anggap yang ni tak ada lagi. Tapi ni tak ada lagi. Belum fly. Sebab kita nak cari sell time tu. Korang nak bagi sell. Dan kat sini kan? Betul kat situ. Okay. So, masa ni, buang dulu. Okay, tengok korang tengok ni. Ini ada setup breakout yang ada penukaran arah. Kau tengok, ini adalah SNR yang valid. Yang dah di break. Kau tengok Allah. Tengok sini. Kita ambil look to the left. Look to the left. Look to the left. Kau kecek Kelantan kau, kecek orang putih. Kau tengok ni. Masalah kau Kelantan kat mana satu? Time frame daily. Kau tengok perhatikan betul-betul. Ini ada lengkuk ni. Ada lengkuk. So, ini ada apa? Ini apa? SNR yang balik. Yes. Tapi dia mass ni dia boom, dia break. Nampak? Dia break boom. Mass ni boom, dia break. So, SNR yang valid dah di break. So, kita daily H1. Ini SNR yang valid. SOP kita SNR yang valid sini ada. So, kita cari penukaran arah pula. Faham dah. Kita tengok dia buat penukaran arah tak tu? Ada deh. Dia ada buat penukaran arah. Semua kita adalah bermula di lancar. Kalau korang buka candlestick tu tengok dia buat penukaran arah ngam tu kan. Korang tengok kat line chart dia buat penukaran arah. So kita tanda penukaran arah dah kat situ. Kita tanda. Kita kemaskan kat candlestick. Cantikkan kat candlestick, ambil sebatang candlestick. Sebatang penukaran arah dia tu makin jadi. Lepas tu kita buka S1. Kita buka S1. Mana dah? Tengok kat line chart kita. Tengok kat line chart. Okay. So, kita tengok. Kat line chart kita, dia ada buat breakout sini. Ni breakout ni. Kalau tadi Ustaz dah ajak OHLC, ni OHLC breakout. Sini breakout. So, kita akan tanda situ. Kita ambil sini. Kita tanda tu. Body to shadow. Nampak
Kau ambil sini, kalau breakout macam ni Pony akan ambil sebatang candle zoom besar sikit lah. Tak ada lah besar sangat. Dia besar tu zoom. So korang tengok. Ngam. Betul Pony ambil ni. Sebab Pony bagi signal tak pernah lebih zone 20 pip. Kau tak percaya kau boleh tanya VIP Pony. Zone selalu paling besar pun 20 pip. So Pony ambil body to shadow, body to shadow, body to shadow. Kau tanda lah body. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Komen sikit. Nampak. Nampak, faham? Pehe. Nampak. Yes, mantul. Pehe. Nampak lalu bawah. Tengok ni. Pony dah tanda. Tanda kita ambil body to shadow. Kalau kau rasa nak selamat kau boleh ambil tempat breakout ni. Ataupun kalau nak low risk ambil nak kecilkan zone, nak pisah ambil body to shadow. So kau tengok apa jadi. Neng. Channel kita. Ada 3 line Line apa satu lagi? Sekejap. Line apa satu lagi tu? Kenapa ada 3 line? Kejap ada 3 line ya. Sekejap kita buang semua line ni. Scam. Scam ni. Scam. Oh, line asset anak je valid satu. Okay, H1 balik. Kita tanda balik body to shadow. Kita tanda body to shadow. Kita tengok apa jadi. Adakah SOP ni mantul ke tak mantul. Kita boleh buktikan, kita proof. Kat situ. So, korang tengok. Faham tak? Pehe. Ya, boom tu. Faham Yang ni kena Ya, scam kat sini. Ha? Tak apa-apa. Ada boom. Gila, Ustaz Kelantan. Oh, kasi Kelantan deh. Pekak. Oh. Berapa pik? Dia masuk zone, dia junang berapa pik? 200 pik. 200 pik VIP terdapat. 200 pik. Nampak? Faham Ini adalah setup daily H1. Pony dah tunjuk 2 contoh. So lagi satu SOP kita, SOP apa Miro? Lagi Daily tanya dia potong kita apa? Daily H1. H4 and 15. Oh tu baru dia rekod tu. F15 dah. F15. Daily H4 and 50. Yes. F15. Jap. Tengok fikir tu setup apa yang bagilah daily H4. SOP ni Pony jangan guna, jangan guna. Daily H4 and 50 ni. Dah. CAD GPY tak silap. Daily H4 and 50. Daily H4 betul. Kena buat kat sini. Okey, korang tengok daily. Buka daily, buka kat lencak. Tengok kat lencak Korang tengok. Kita tengok ni. Ni daily Ini adalah tengok Ini apa? Itu apa? Support. Second movement. Support and valid. Second valid. SNA yang valid lah. Ia ada second movement. Betul. Tapi kira ni adalah support yang valid. Tapi dia dah boom. Dia kena boom. So dia pull back. Okay, masa dia pull back ni. Masa ni korang yang ni tak ada Yang ni tak ada Ni tak ada Okay. So kita tanda. Dia pull back, dia dah di boom kat sini. SNA yang valid dah di break. So masa ni kita tak nampak penukaran arah. So kita buka H4. Kau tengok H4 ada penukaran arah tak tu ni H4? Ada tak penukaran arah? Ada. Yes. So kita tandalah H4 penukaran arah kat sini. Tanda H4 penukaran arah, kita bagi dah cantik-cantik kat candlestick, bagi kemas kat candlestick. Ambil sebatang candlestick yang buat penukaran arah tu. Kalau macam ni kan shadow bullish lagi panjang, kita ambil sekali hujung shadow tu. Selalu ni style Pony kalau style Ustaz Mirul Pony dah tahu mungkin tak ambil style masing-masing lah kan. So kita buka M50. Kita cari SNA yang valid dalam M50. Korang tengok. Okay, kalau korang tengok
dia keluar dekat ni okey. Dia price keluar kat sini. Ni memang ada SNI yang valid. Sebab dia ada second mover, nampak? Dia ada second mover. Tapi dia keluar kat sini, so kita tak payah ambil sini. Faham Tak payah ambil yang dekat keluar. So kita akan ambil. Okay, ni adalah SNI yang valid. Dia ada second mover, ni valid. Ni pun valid. Dia ada second mover, so ni valid. Dia ada 2 zone. And so, kalau puan ni akan ambil. Puan ni cara selamat punya. Ambil paling atas. So, body to shadow. Body to shadow. Body shadow. So, kalau tengok kat sini, dia dah buat misty accurate. Tengok dia dah buat misty accurate. Nampak? Ni accurate, dalam ni accurate. Kan? Dia nak retest kat sini. Dia nak retest kat sini. Tak. Aish. Okay. Korang tengok ni candlestick betul tak sampai. Dia buat misty accurate Nampak? Dia nak retest sini, dia buat miss kat sini. Nak retest tapi tak sampai. Nak retry lagi, dia buat deep. So, bila dia main sekali kat accurate, kau nampak? Nampak? Dia touch dia zone kita. Ni accurate. Touch accurate, boom. Dia boom terus. Faham tak? Tak sampai. Yeah, dia tak sampai. Itulah miss. Tak sampai. Bila dia sampai, dia boom ke? Ni teknik boom-boom. Dia teknik boom bukan kat sini sebenarnya. Ada lagi satu teknik boom. Faham tu? Faham tak? Nampak tak setup SOP daily H4 M50? Faham? Komen high energy pahal beres kita nampak. Yeah, terbaik. Competition game. Padu lah. Itulah. Ini adalah SOP daily H4 M15. Okey, yang masih sedang tidur lena di situ, berselimutkan selimut anda. Okay. Sila bangun dan kembali fokus. Yes. Salin tulis apa ni kan untuk korang lagi cepat. So kita dah explain 4 setup reversal. Dia bukan reversal sebenarnya. Dia kat breakup pun boleh pakai. Kalau ada penukar, dia break SNI yang valid. Macam mana? Kan kita SNI first SNI yang valid. 2 penukaran arah. 3 kita zone. Kita ada zone aja macam mana? ZOM zone. Macam tu. So bila SNI yang valid. Berapa pip running tadi? Banyak tu. Fly sampai sekarang fly pandai lela sampai sekarang. Junang. Sampai sekarang. Okey. Dia setup ni korang boleh fokus untuk reversal, lepas tu untuk break up pun dia boleh pakai. SNI yang valid dah di break. Korang cari penukaran arah Bila korang jumpa penukaran arah, korang tanda zone. Kan? Macam pun nak tunjuk yang setup si CAT GPR ni setup breakout tapi ada penukaran arah. So kita boleh pakai SOP tu. Faham Faham. MDA tu tak faham. Alamak. Masuk lambat tu. Ni MDA ni macam ni. Ini accurate zone. Ni accurate. Okay, dia dah gerak daripada accurate. Kan? Dia buat penukaran arah ni bila daripada penukaran arah dia gerak jatuh. So dia kena retest dia kena pull back. Ni dia try nak pull back, dia buat miss. Dia cuba nak pull back, dia buat miss. Miss ni bukan rindu Miss ni apa Milo? Miss Terlepas dia tak sampai di mana punca bermulanya penurunan. Yeah, dia terlepas. Miss. Hilang. Bukan rindu, miss. Dia ada 2 ni. Korang kena faham. Lepas tu dia jatuh. Dia buat miss, dia jatuh. Dia nak try sekali lagi, ni deep orang panggil. Dia jatuh. Dia try sekali lagi, deep. Jatuh. Masa dia sampai sini, kau dah cuba nak set dah. Okay, dapat lah. Dapat. Itu naik balik. Kau dah set. Faham tak? Faham Itu dia bila nak sampai ni pun dia buat. Hello. Adakah kita kena scam? Kita kena scam di situ? Adakah ini kali kedua? Nampak kayaknya kita satu Malaysia akan kenal siapakah scammer yang paling handal di Malaysia ni. Nampak dia dah scam kita. Tiba-tiba Akhirnya hilang.
Sudah terbukti siapa scam line di sini. Ya. Kasih palang Poknik scam line singgih. Nampak? Tiba-tiba dia hilang daripada radar begitu saja. Aduh. Ini betul-betul ini bukan cobaan. Ya. Tapi dugaan ya kawan-kawan. Bukan cobaan tapi dugaan. Ya. Maybe flight kita kena hijack. Maybe flight kita kena hijack. Tak apa, korang jangan risau. Ustaz akan sambung terus kepada Setup Breakout tanpa membangunkan korang. Sebab Ustaz tengok ada yang dah tidur kat situ. Ada yang dah tidur kat situ. Kalau korang tengok di skrin, ada yang dah tidur. Sedap tidur tu bang. Siapa yang masih belum tidur lagi kasih palang, saya masih tidur. Bukan yang belum tidur, dah tidur. Dah tidur. Oh bukan. Dah tidur tu. Oh, siapa yang tidur? Dah tidur tu. Aduh, dia PMU kita. Aduh. Dia tengah sedap-sedap explain kena terkeluar. Biasalah. Aduh. Semua dah tahu apa ni. Semua dah tahu ni. Satu Malaysia dah tahu siapa scam ni. Malaysia dah tahu, aku ajar tu. Satu Malaysia dah tahu. Tu dah tahu ni dah ni. Tak tahu tadi Ustaz dia cakap benda. Poknik scam line. Cuba palang sikit Poknik scam line. Palang sikit Poknik scam line. Biasalah. Kita nak berjaya mesti ada dugaan dia. Tak ada orang berjaya dengan senang. Kan? Korang kena ingat satu je. Orang yang berjaya adalah orang yang pernah gagal. Okay, yang ni mantap. Dia siap buka kamera dia, siap tulis kat buku. Yang ni mantap. Buka kamera Kita memati pun ni. Syaran-syaran siapa yang buat kamera ni. Betul? Memati sebab ada cabutan betul kan. Siapa yang buka kamera. Mantap. Tapi nama step tak tahu nak panggil apa ni. Makin ramai yang buka kamera. Bagus. Ada nanti jangan risau. Ada cabutan betul daripada Poknik. Yang sabar. Cabutan betul nanti korang boleh DM IG Allah untuk tuntut hadiah. Tuntut hadiah. Mantap. Dia dah scam, lepas tu dia suruh tuntut hadiah kat Allah. Tapi Allah reda, tak apa, tak ada masalah. Kasih pahala scam lah. Allah baik hati tu Allah. Mantap. Semua orang siap depan laptop dengan buku. Alhamdulillah. Bagus, steady. Allah baik hati tu. Ada yang tengah menari, Syamil Farzwan. Anda tengah menari ke? Bagus. Palang dulu Miro Allah. Palang dulu Miro baik hati. Okey, yang agak-agak 18 tahun ke atas ni minta hindar-hindarkan. Okey. Allah. Nanti korang boleh tuntut ada bila Miro dah pilih. Lagi ujung lagi kita akan minta Miro pilih pemenang. Okey. Siapa yang buka kamera je lah. Tapi dengan kata kalau dia kaum Hawa, dia double hadiah pemenang. Tapi Allah, Ustaz tolong betulkan statement. Ustaz tolong betulkan triple. So, Poknik boleh sambung MDA tadi? Boleh sambung tu MDA tadi? Itu batuk tu. Yang ni saya setuju. Magi Suara ni legend. Sampai sekarang tak bangun-bangun. Sampai sekarang dia tak bangun-bangun. Video sampai sekarang tak bangun. Yang ni dia betul legend. Tidur sampai sekarang dia tak bangun tu. Ada komen kan? Aduh, dia lah pemenang dia. Tidur. Ada tidur kan? Ada yang tidur. Sampai sekarang dia tak bangun ni. Saya parti je dia tadi. Aduh. Okay. Macam ni, mesti accurate. Kita balik. Ni accurate. Dia daripada lepas penukaran arah tu dia accurate kan. Okay, kau tengok sini. Dia cuba nak masuk dalam accurate tu tapi dia miss. Dia tak sampai. Dia jatuh. Dia datang sekali lagi. Ni miss lah. Dia jatuh sekali lagi. Masa dia sampai sini, kau cuba nak masuk. Kan? Tapi dia jatuh. Ni dia panggil deep. Bila dia sampai kat deep ni, okay, dia naik balik. Sampai kat ni buat deep balik. Kat sini kau orang share. Kau orang share jalan berapa feet, dia fly. Dia buat deep lagi kat sini. Kan? Kau orang pun share. Ni dia jatuh sikit, naik balik, buat deep balik. Kau pun share lagi. Sampai MC. MC korang duk asyik share tapi naik. MC naik. Entry share naik. Faham tak? So bila dia touch dia zone accurate, nampak? Ni zone accurate kita. Kita dah tanda zone tadi. Daily H4 F50, ni zone F50 kita. Dia masuk touch dia zone accurate. Junam. Terus dia junam. Dia terus dia boom. Tengok dia boom sampai buat berapa pip ni payung sikit. Korang tengok dia boom sampai sekarang. Dia boom. Tengok.
Ini dia buat mislead accurate lagi. Tengok sampai sini. Sampai 300 pip tadi ni. Faham Faham. Ini adalah setup SOP daily H4M50. Ni tunjuk semula SNR yang valid. Ya Allah, SNR yang Lagi breakout. Ustaz tunjuk ni. Ustaz dah nak bulan dah. Lagi Ustaz tunjuk yang breakout Okey, sekarang ni kita dah 4 SOP betul. 4 SOP dah. 4 SOP kita kita kata reversal lah. Tapi dia bukan guna untuk reversal mata. Dia boleh guna untuk breakout. Yang macam cerita ni boleh guna untuk breakout. Sebab kita ada SNR yang valid. Jadi kita ada 3 kan. SNR valid, perubahan arah dan juga zone. Bila SNR yang valid dah di break, korang tengok ada penukaran arah, korang boleh pakai SOP ni. Faham So untuk SOP seterusnya adalah breakout. Breakout nanti Ustaz akan explain detail lah. Cuma apa ni nak tunjuk satu je. Saya tak breakout boleh Ustaz? Saya nak tunjuk satu je breakout yang saya bagi pemaji last week. Berapa tu? Takut sama dengan saya. GJ. Okey, silakan. GJ. Betul ke? PJJ. Okey, betul. Kau dia scam saya ni. Dia nak tunjuk Ustaz, dia flip 50,000 last week. Okay, silakan. So jangan lupa send nombor akaun korang kat IG Empire nanti. Okey, boleh sambung. Itu tunjuk yang flip. Itu dia cerita yang flip je, dia tak cerita yang lost pula. So korang DM balik. Allah untuk tuntut balik dia. Okey. Contoh korang tengok ni. Saya tak breakout Ni Panik tunjuk pada awal. Panik tunjuk pada awal kita buang balik Apa ni? Oh, susah tak ada pen. Lambat ni. Delete pun. Tadi macam slide ke kiri ni saja tekan nampak. Kita Skill. skema ni. Tapi tak apalah. Panik tak perlu explain dah sebab apa. Senang guna jari. Satu manusia dah tahu dah Panik guna jari sebab apa. Tak. Korang tengok kalau Panik akan buka monthly dulu. Korang tengok monthly. Monthly atas ni dia dah. Bila garis macam ni, Allah, kalau garisan ni Panik suka guna macam ni nak. Suka guna warna ni. Dia sudah apa ni? Dia dah touch monthly. Dia dah touch resistance monthly. So bila ada resistance dia akan menuju ke support. Tak apa. Kan Nero dah hajar tadi. Nero dah hajar SNR tadi. Permainan kotak-kotak kan. So bila dia pergi ke resistance dia main kat support. So monthly. Support monthly kau tengok weekly. So direction JJ bagi Panik adalah kena jatuh lagi lah. Dia kena cari support zone monthly. Bila kau orang tengok kat bukan weekly, dia pun ada breakout weekly kat sini, ada breakout weekly. Yang tu breakout weekly, dia ada 2 zona, bawah sekali dengan situ. So kalau tengok daily, dia dah touch belum? Belum touch lagi. So dia naik tu untuk pullback. So masa ni Panik cari daily punya setup lah. Breakout daily. Kau tengok ni. Ini adalah support yang ada big movement, yang boom. Ni ada lengkuk SNR yang valid. Nampak? SNR yang valid dah di break dah sampai sini. Ni SNR yang valid dah di break. Dia main sini. Dia boom, dia break. Nampak? SNR dah di break. SNR support yang valid dah di break daily punya. So Panik cari punca dia break. Masa ni price tak naik lagi. So Panik pun tanda lah kat sini. Mana punca dia? Kat second movement ni adalah punca dia. Punca dia dah touch dah. Apa yang dah touch? Tak faham apa dah touch. Okay, so punca ni nampak ni? Ni ada second movement dia break, dia boom break ni. So punca dia break, yang break support ni adalah kat sini lah. Panik marking tu. So Panik precise. Bila dah di precise apa? H1. So Panik precise H1, Panik ambil sini. Buka candlestick. Nampak Faham Ni saya tak breakout. Kita. Nampak? Kita ambil sampai shadow. Ujung shadow.
So korang tengok masa ni kami Rahman masuk je Zoom breakout kita. Zoom punca kita. Dia Pras dia buat macam ni lah. Dia buat rejection. Ada dia tanya candle rejection macam mana. Kalau Pak ni monitor rejection macam ni lah. Okay, dia cuba nak break tak lepas. Cuba nak break tak lepas. Sekali dia boom. Jatuh. Sini kami full margin. Ramai-ramai. Masa ni kami left trade. Yang tu. Kami full margin left trade. Masa ni kami full margin 2 pair. Left trade, Go dan JJ. Siapa dalam ni? VIP Pony Airline, VIP Miro, VIP Ustaz. Cuba komen. Saya. Kita full margin tak? JJ set. Cuba. Yes. Mantul. Yeah, mantul. Inilah reason Panik bagi setup full margin kat korang. So JJ breakout daily. Sebab dia daily kan. Cuma korang kena tahu dia naik tu sebab dia nak mencari punca kat apa? Weekly punya punca. Kalau Panik cari kat sini lah. Sini ada 2, sini dengan sini. So kita community lah kat situ nanti. So bila buka daily, ngam lo bila buka daily nampak. Kau nampak tak apa yang Panik nampak tentang JJ? Nampak tak? JJ apa nak jadi? Nampak tak? Yes, kita akan cuba full margin lagi. Kalau ada rejection macam Panik tunjuk nanti kita full margin lagi. Kita akan left trade. Kalau sampai telah trade insya-Allah. Faham Pehe. Faham. Okay, so untuk DJ bagi Panik dah dapat setup untuk next week 1. Kat situ ada rejection macam Panik tunjuk tadi. Rejection macam mana ni? Rejection dalam zone kita FM tadi. Ada rejection candle macam kita nak FM tadi. Kita full margin saja. Yes. Nanti kita tengok macam monitor. Nanti kita akan live trade. Kita akan live trade lagi. JJ ni kalau sampai kat Zoom kita akan live trade insyaAllah kalau ada rezeki. Alright Oh lemak. Oh sorry. Ustaz duduk spam Panik tak personal. Kata dia upload kena bagi. Okay Ustaz. Ustaz. Okay. Sorry Ustaz, ambil masa Ustaz. Satu Malaysia tu dah tahu siapa scammer sejati. Tadi dah terbukti lah. Satu Malaysia dah tahu. Okay. Siapa So, scammer sejati dekat sini. Panik dah tunjuk result VIP kami 3 left trade pemajin tu adalah sebab breakout daily. Alright. So untuk seterusnya breakout ni penting. Sure. Bagi Panik favorite setup Panik adalah breakout daripada reversal tadi. Breakout ni memang boleh full margin lah. Sebab tu kami lah Panik selalu tekankan left trade Miro Ustaz apabila left trade kebanyakan full margin setup breakout lah. Faham Ini Nesu FM ni DJ. Yeah. So Panik serahkan kepada Ustaz pula. Ustaz, sekian daripada Panik. Untuk SOP seterusnya breakout serah kepada Ustaz. Okey, siapa yang masih berada di sana apa? Kita nampak ramai jejaka-jejaka Melayu di sana. Baru tahu tu. Baru nampak muka-muka scammer tu. Contoh tu yang kata penyokong Itali tapi dia pesokong Spain tu pun ada nampak dia senyum kat situ. Okey, boleh siapa-siapa tolong kejutkan Mageswaran? Mageswaran, bangun abang. Boleh siapa-siapa tolong kejutkan dia? Dia tidur betul tu daripada tadi. Okey. So jangan risau. Time Ustaz kali ni ada. Korang mesti dapat kontes. Abang, Ustaz nak kasih payung setup pum-pum. Korang ada cara dia nanti. Okay. So macam biasa Ustaz akan share the only favorite setup daripada Ustaz. Okay. Favorite setup daripada Ustaz yang Ustaz akan share kepada korang. Tapi Ustaz akan share disebabkan ini adalah favorite setup. So Ustaz akan share satu sahaja. Okay. So berapa ramai nak tahu ni? Ke ramai dah mengantuk ni? Mageswaran nak sampai TV dah tu, betul? Oi, dia dah BE awal tu. Dia dah set BE tu. Betul, dia dah set BE awal. Betul. Tapi maybe dia punya withdrawal tu tengah pending. Tak approve gitu. Betul. Okay. So tengok betul Ustaz share sekali sahaja. The one and only. Sebab tak pernah share ni. So Ustaz akan share. Okay. First, ini cara yang macam mana Ustaz hentak dan full margin. Okay. First,
Ustaz akan fokus kepada time frame. Faham tak? Time frame. Ramai nampak yang tulis tu. Sabar. Ada. First time frame. Ustaz akan fokus kepada, ini bukan goal ini dekat currency, goal lain lah. Ini dekat currency. Okay, time frame Ustaz akan fokus kepada daily or weekly sahaja. Faham? Siapa yang faham? Komen faham dulu. Lepas tu tulis balik. Komen dulu faham, lepas tu tulis balik. Komen dulu baru tulis Komen dulu baru tulis. Okay. Nak gaduh kepala sekejap lagi, jangan pening, sabar. Okay. So, first daily dengan weekly. Daily dengan weekly tu apa? SNR yang valid. Faham? So, apa yang Ustaz akan buat? Ustaz akan cari SNR yang valid dekat weekly or daily. Ini lah. Okay. Tapi, bukan setup reversal. Ustaz akan cari setup breakout. Maksudnya, resisten yang valid kena, sorry, lupa satu benda. Resisten yang valid kena apa? Resisten yang valid kena, ini weekly or daily kena pecah. Faham? Resisten or support lah, tak kira lah. Tapi sekarang Ustaz tunjuk resisten yang valid kena pecah. Nak buy dekat mana? Nak buy dekat punca. Okay. Setup ni ada Ustaz share dalam pembeli video, tapi hari ni Ustaz akan share juga dekat korang. Satu je. Okay, faham? So, berapa ramai yang dah tulis? And then bila price pull back dekat area punca, tak kira lah punca tu dalam ni ke, bawah ni ke, dia pull back dekat punca, Ustaz akan buy. Faham? Berapa ramai yang faham? Komen faham. Okay? Faham? Sama juga macam sell. Ada support yang valid. Kena break. Support yang valid. Kena break. Siapa yang break? Ini yang break. So, dekat sini pullback, Ustaz akan hentak. Okay, semuanya kita akan tengok di line chart. Okay, so Ustaz akan tunjuk satu pair sahaja. Okay, berapa ramai dah ready? Komen. Ready. Goal tak boleh. Goal, tapi Ustaz dah share lah setup yang Ustaz pun margin kat goal. Ramai yang dah tahu. Okay, dalam VIP semua Ustaz dah share. Baru ni pun live trade pun Ustaz dah share. Okay, ready. Okay. So, alamak, tak ada. Okay. Okay, so, sekejap ni. So, kita akan share di pair apa lah? EA ada juga. Okay, kita ambil EA. Okay, first. Mana tu? Okay. Resisten ni, valid tak? Ada lekuk sini. Valid tak? Sebab apa? Sebab apa resisten tu valid? Sebab ada second movement. So apa yang korang buat? Kena buat mark resisten tu. Faham? Siapa yang faham? Sila komen. Pahal. Bukan pahal. So kita mark lah resisten tu macam ni. Kita mark lah dengan warna biru terang sikit lah. Okay. Mark. Okay. So apa yang korang nampak dekat sini? Yo pare. Bukan. Yo pare tu bukan. Apa yang korang nampak sekarang ni? Resisten yang valid. Resisten yang valid. Kena break.
Siapa break? Punca. Di mana? Sini. Faham? Faham tak? So, Ustaz akan mark lah di area sini. First, kita mark dulu. Jangan kalau sabar dulu. Okay. Bila korang dah mark kat sini, okay. Korang tengok. Dalam ni, okay. Dalam ni, apa yang korang nampak? Apa yang korang nampak dalam ni? Perubahan arah bukan? Bukan. Okay. Korang tengok balik. Sini, korang nampak tempat dia bermula naik. Okay. Korang buka kepada HLC bukan. Korang buka dekat H4. Okay. Bila korang buka dekat H4, korang akan dapat tempat betul-betul di mana price tu pecah. Contoh. Korang tengok dekat sini. Adakah support ni yang punca dia break resistor ni ataupun sini yang break resistor ni? Satu or dua? Dua. So, apa yang korang nak kena buat? Korang ambil lah dekat punca yang sebenar. Area ni. Lepas tu, korang ambil dia punya shadow sekali. Sebab zone dia sekali dengan shadow ni. Sini. Okay. Sini. Okay. Ni punca dekat H4. Tapi, inilah kesilapan orang yang ramai tak nampak. Tengok Ini dekat H4. Ramai akan tanya Ustaz, macam mana nak precise zone? Betul tak? Berapa ramai yang nak tahu cara nak precise zone? Baru satu yang komen. So, macam mana nak dapatkan zone yang betul-betul sharp? Sebab kalau korang mark area sini, korang akan dapat zone yang agak besar dekat sini. So, mudah. Ustaz akan tunjuk. Kita buka kepada H1. Okay. Kalau korang nak betul-betul paling low risk, macam Ustaz terangkan di awal tadi, korang kena membeli dekat mana? Dekat M15? Bukan. Bawah. Bawah maksudnya korang kena membeli ataupun buy dekat tempat yang paling bawah untuk korang hentak. Ini cara Ustaz hentak bukan layer. Ini cara hentak. So Ustaz akan fokus untuk hentak dekat bawah sekali. So maksudnya Ustaz akan fokus untuk cari breakout yang tak retest. Yang virgin lah. Masih virgin. Faham tak? Oh, ya. Breakout yang tak retest. Maksudnya kalau korang tengok dekat sini, breakout. Betul? Dia dah collect belum dekat sebelah ni? Dah ambil belum? Dah. Faham tak? Dah. So, apa yang korang kena buat? Okey, dah ambil. Turun lagi. So, kalau korang turun dekat bawah ni, breakout. Dah ambil belum? Dah ambil belum? Belum. Okey. Belum. Okey, satu korang akan dapat zone dekat bawah ni. Sini ada satu zone. Tapi dekat sini pun ada satu zone yang korang tak nampak. So, apa yang korang kena buat? Ini tak apalah. Korang boleh sekalikan je zone ni. Sebab zone ni yang paling penting bila korang nak hantar, jangan, ingat jangan lebih 20 pip. Jangan lebih kepada 20 pip. Okey? Dari sini sampai sini ada satu benda yang korang tak nampak dan korang akan dapat zone ni sebesar 40 pip. Okey, so korang tengok zone ni almost 35 pip. Okey. Korang tengok. First, bila zone ni 35 pip, sebab kalau korang akan tanya kenapa Ustaz mark sini? Sebab kalau korang buka dekat M30, korang akan nampak jawapan dia. Dekat sini ada breakout dekat M15. So, yang tu tak apa. Tak penting. Yang paling penting Ustaz nak korang fokus dekat bawah sekali.
bawah sekali untuk korang letak. Faham tak? Korang nak letak, make sure the lowest M15. The lowest. Korang buka sampai M15. And then korang nampak dekat sini ada apa? Punca. Ada punca breakout. Faham? So bila korang hentak kat sini, insya-Allah selamat dekat situ. Faham tak? Dia akan jadi selamat dekat situ. Sebab zone sangat-sangat kecil. Ustaz tunjuk last sekali lagi supaya korang betul-betul dapat tangkap benda ni. Sekali lagi last. Tengok betul sekali lagi. Sebab video ni tidak di-record. Okay, tidak ada recording. So, the last one. First, kita mark daripada time frame daily. Okay, mark daripada time frame daily. Yang kedua, mark lah punca breakout. Okay, mark lah punca breakout. Time frame daily tu make sure SNR yang valid. Yang ketiga, turunlah ke lower time frame kalau korang nak hentak perhabis. So, kalau korang tengok dekat punca tu, dekat area sini lah. So, area sini kita akan cari breakout. So, korang akan dapat zone tu dekat sini. So, inilah hasilnya. Faham? Ini tak payah pakai perubahan arah. Ini bukan breakout perubahan arah, ini lain. Ini yang breakout terus jalan. Ui, sekali lagi tak boleh Faham tak? Berapa ramai yang faham? Dalam punca ada punca. Ha. Ilmu makrifat. Faham. Thank you Ustaz. Okey. Ui, tak boleh. Sekali lagi tak boleh. Ustaz tulis je. SNR valid. 1, kedua, punca. Habis. Settle. Itu je. Okey. Punca. Video legit. Oh, itu jangan promote di sini. Dia ceritanya video pula di situ. So, okay. Confirmation. Apa yang Ustaz pakai? Satu je. Tak kira lah korang pakai SRR, SRR ke, RSS ke, kotak kehidupan ke, ataupun breakout, tak kira. Ustaz hanya mau satu benda. Apakah itu? Apakah itu? Itu, student mesti sudah jawab. Tak, Ustaz hanya mahukan new resistance. Faham tak? Ustaz hanya mahukan new resistance. Maksudnya, asal ni? Okay. Maksudnya tak kira lah. Dia nak buat SRR ke, ni dia break buat new resistance, dia pull back. Ini yang Ustaz mahukan. Ini je yang Ustaz nak. Ini. Faham tak? Tak kira lah korang pakai kotak kehidupan ke, yang turun. Kotak kehidupan sideway kan. Turun, sideway, break, pull back, buy. Ini yang Ustaz nak. Ustaz hanya nak new resistance sahaja. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Uish, faham ke tidak? Clear. Okay. So tengok. Dekat sini, apa yang korang nampak? Price buat apa ni? Ni. Dia buat apa kat sini? Asal gabung kan? Sorry. Ni. Dia buat apa? Dia buat sideway. Price buat sideway. Ustaz nak apa? Ustaz nak apa sekarang? Kita nak new resistance.
Sub, new resistant. Enough. I want this one only. I just want new resistant. Sekali dia break je new resistant, dia buat new resistant, dia pull back, terpulanglah kalau korang nak hentak. Okay? Faham? Faham tak? So, di sinilah tempat untuk entry yang paling selamat. Okay? Clear? Yang penting, new resistant. Okay? So far clear tak? Clear. Siapa yang faham apa yang Ustaz cakap tadi? Macam nak spot new R, mesti dia dah touch zone accurate. Okay. Ustaz nak pilih seorang yang pakai laptop. Yang pakai laptop. Siapa yang pakai laptop? Siapa yang pakai laptop? Dekat sini. Siapa yang pakai laptop? Siapa yang pakai laptop? Cuba komen. Bagi suaran. Suara sudah tidur. Bagi suaran dia tidur. Magi suaran sudah kiok lah Ustaz. Okay, siapa yang pakai laptop? Ustaz akan tunjuk kat dia macam mana nak cari setup full margin. Ya, kita sedang sekejap. Dia tak boleh tekan pula dah. Sabar ya. Amai pakai laptop. Oh tak, saya tak nampak komen kau ni. Dia tengah Kau Biar- nak saya biar- pilih tak? Nak saya pilih tak? Saya pilih Kita hosting silakan. apa ni? Saya pilih silakan. Dia boleh pilih. Ni Helida. Oi, dia pilih perempuan. Nama apa ni? Dia pilih Hawa Ustaz. Dia pilih kaum Hawa. HELYDA. Okey. Helida. Ada dua. Saya tak tahu yang mana satu. Saya unmute dua-dua Okey, Helida, sila share screen. Sila share screen. Dahsyat. Oh, ni. Lain macam pun ni. Apa Oh, ni? Lain Banyak macam. lah. Lawak jangan salah faham. Okey. Ejah lalu. Sebelum tu hi dulu. Hi Helida. Hi Helida. Oh, buat ni. Bini. Adakah dia Hello. dah masuk? Adakah dia dah masuk sebab saya tak nampak kat sini? Hello? Alamak. Oh, ada Alisa dah ni. Adakah Helida tu dah masuk? Helida, are you there? Oh, dia tak berani. Dia tak nak masuk ke macam mana tu? Dia tak Tak nak try masuk. lagi. Dah mute dah. Dah ambil dah. Sebab kita akan bagi hadiah kepada yang terpilih. Macam tu biar saya pilih lah. Dah dia ni. Tak boleh. Nanti pilih diri sendiri tak boleh. Bukan. Melo mana boleh pilih dia sendiri sebab dia nak bagi hadiah tu Melo. Tak. Kalau Helida tak ada, saya pilih orang lain lah maknanya. Kita tengok sama ada dia on ke tak on. Kalau dia tak on, kita akan pilih terus orang lain. Dalam kiraan 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2. 1. Okey. Aduh. Terus. Tu. Ada. On lah. Okey. Sorry, ada. Baru nak pilih orang lain. Dia mute pula. Okey. Kita bagi masa. Okey, so yang terpilih kita akan tengah buka MT4. Okey, buka dulu MT4. So Ustaz akan tunjuk cara macam mana Ustaz Fumajin. So dia boleh tengok dan dia kena buat. Dan dia kena cari dapat ke tidak. Okey. Lambat sikit. Biasalah Ustaz perempuan bersiap. Aduh. Oh, Tak payah ni. bersiap bang, tak payah bersiap. Wih, Helida tu gabungan Helmi dan Ida. Nak boleh lain ni. Okey, uish. Boleh buka sound. Helida, sila buka sound. Ataupun dia komen je ni. Okey, Helida buka pair GBP CAD. Dia buka goal terus. Kita tak tunjuk. Jangan conteng Bukan kedua. Bukan goal. Goal Ustaz share dekat live je. Jangan conteng siapa yang conteng dia keluar nama kat situ tanpa membuang masa dia akan dikeluarkan terus secara serta-merta. Siapa yang conteng sila delete semula. Siapa conteng delete sebelum anda di-kick oleh Ustaz. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2. Kepada penconteng, sila delete. Bukan GBP JPY, GBP CAD.
Okay. Okay. Yang siapa yang ada tulis nota tadi? Cuba komen. Siapa yang ada tulis nota tadi? Siapa yang ada tulis nota tadi? Cuba komen. Mak ni. Okay, Helida, buka time frame daily. Kita punya SOP apa? SOP first apa? Untuk ustaz lah. Ini cara ustaz pemajin Ini dia tak ada kaitan sama ada yang telah hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ataupun yang scammer. Tak ada. Okay, buka daily. Okay, zoom in sikit. Jauh sangat ni. Pip Hunter, jangan conteng. Okay. Helida, cuba mak. Alamak. Yang conteng ni ustaz, jangan risau. Cuba mak SNR sini. SNR sini. Area ni. Area ni, ni. Area ni sekali lah. Cuba mak area situ. Okay, mak yang bawah tu, line chat. Betul. So, sebelum tu. Adakah support ni adalah sebuah support yang valid? Hanif Izan, jangan conteng. Yang bawah. Tu yang bawah. Adakah dia support yang valid? Tuan-tuan dan puan-puan, sila komen. Valid sebab ada second movement. Okay, buat kotak. Silakan buat kotak. Helida, sila buat kotak di situ. Tak. View, tekan view kat atas tu ataupun insert. Tekan insert kat atas tu. Ini pun ni tak ajar ni, tekan shape. Ni pun ni apa tak ni? Okay, rectangle. Okay, buat kotak. Pun ni dah pilih, pun ni tak ajar Aduh, pun ni. Saya pilih saya rawak jangan. Okay, dah. Jangan panjang-panjang. Okay, cukup. Okay. So, kita tanda situ sebab apa? Tuan-tuan dan perempuan, bila komen kenapa kita mark dekat situ? Sebab valid. Apa yang valid? SNR yang valid. So, bila ada SNR yang valid, kita nak sell dekat mana? Kita nak hantar dekat? Punca. Okay, Helida, cuba cari. Di manakah punca itu? Buat line pun cukup lah. Dekat mana? Punca breakout. Alamak, adakah Helida masih di situ? Sebab saya tak nampak mouse dia bergerak. Apa ni? Adakah anda mengajar student-student anda untuk menjadi scammer? Saya tak tahu dia sudah saya kan? Okay, boleh gerak. Okay, dah boleh gerak. Okay, Helida, cuba cari support yang valid tu. Siapa yang pecahkan support tu? Yeah. Tu dia tu. Yes. Okay, so buatlah kotak kat situ ataupun line. Okay, tekan insert. Lepas tu shape. Lepas tu rectangle. Yes, tarik lagi. Okay, cukup. Masuk dalam balik sikit. So kita nak tengok dekat mana je dia datang. Okay. So kotak tu macam mana tekan right click kat kotak tu. Tak, tekan dekat penjuru. Maksudnya klik dulu kat penjuru, bila dia keluar button macam titik macam tu. Klik tu. Okay, tekan right click dekat itu. Okay, rectangle properties. And then ni. Ini tekan off. Okay, lepas tu tekan okay. Okay, cukup lah. Okay, so cuba mark betul-betul dekat punca dia. Okay, so cukup. Okay, so boleh buka candlestick. Tada. Sekian, wabillahi taufik was. Okay. Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan? Ada siapa-siapa nampak? Saya siapa faham? Sejujurnya kan Ustaz kan? Ustaz ni saya tengok Ustaz ajar student Ustaz dengan cara yang lembut, berkhemah, cakap pun lemah lembut. Selalu Ustaz garang tu. Ponik jangan macam-macam Ponik. Tapi Ponik kenapa tak orang lain? Saya pilih saya rawat tu, saya pejam mata. Tolong bagi tahu dekat satu Malaysia. Kita orang nak tahu. Siapa yang faham ataupun siapa yang nampak cara nak cari setup tu? Syahir, jangan conteng, nanti anda akan di-kick. Siapa yang faham? Berapa pip tu dia turun? So faham tak? Berapa ramai yang faham? Cuba komen faham. Okay Helida, terima kasih banyak. Boleh off, nanti boleh PM dekat IG
Dead Empire untuk dapatkan hadiah RL RM50 apa ni? RM50. RM50. Okey lah. Nanti PM